أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Surau Al-Ukhwah Taman UK Bistari, Ampang, Selangor, Malaysia. Selangor ke Kuala Lumpur? Seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal, Totok Guru, Tuan-tuan Guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB, Tan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, Dif kehormat, hartawan, dermawan, wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada kuliah maghrib kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Tengok macam ada yang lapar je dah. Yang lapar tu insya-Allah makan kat syurga, amin insya-Allah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur pada Allah. Alhamdulillah, pada malam yang baik ini kita sama-sama dihimpunkan boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Alhamdulillah. Kata ulama, siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah di akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga, amin insya-Allah. Insya-Allah sebelum kita mulakan pertemuan ini, tajuk kita pada malam ini iaitu sumber ketenangan dan kebahagiaan. Sebelum kita teruskan, sukalah kita mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Hadirin sekalian, tajuk kita pada malam ni, orang muda kata bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa.
Tajuknya apa dia? Sumber ketenangan dan kebahagiaan. Dalam hidup semua orang nak tenang. Walaupun pekerjaan dia, walaupun cara hidup dia, semua nak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Tanyalah orang yang keluar pagi balik gelap, keluar gelap balik pagi, cari apa dia? Cari duit. Duit untuk apa dia? Biar tenang Ustaz. Hari kalau tak cari duit, ya, tuan rumah cari ni dia, alung cari, bank cari, tak ada. Tak tenang dalam hidup. Maka dalam hidup semua orang, ya, niatnya satu, untuk mendapat ketenangan dan kebahagiaan. Dan puncak ketenangan dan kebahagiaan itu ada di syurga kekal nan abadi. Memahami tentang hidup di dunia, tuan-tuan, dunia adalah negeri ujian, kepompong ujian, sarang ujian, tempat diuji. Tak ada orang yang mana dia tak boleh elak, ya. Dia terlepas ujian isteri, dia kena ujian anak. Ini dia. Ujian isteri semua ada. Ini dia. Yang namanya balik rumah pelan je. Apa Ustaz? Dekat rumah ada peti dia. Ni dia. Ada yang mana kena ujian, lepas ujian isteri kena ujian anak, jadi kan. Ya. Lepas ujian anak kena ujian jiran. Ya, semua orang ada dia punya yang bahagian ujian. Ujian ni dia semua orang dia punya bahagian dia sedang on the way. Ujian dan juga nikmat sama-sama jalan on the way. Ya. Sampai masanya mesti kena. Kita tanya pergi orang yang dekat hospital kan, kenapa ni kemalangan ni? Ustaz, dah memang bahagian saya, sampai masanya saya kena. Saya redha, ini bahagian saya. Semua ada bahagian dia. Sebab tu bila kita dalam keadaan sihat, dalam keadaan kita tenang, yang gembira sangat. Sebab apa dia? Kita tak tahu bila ketika masanya bahagian kita tu sampai. Kita tengok orang yang kemalangan, kita tengok orang yang mana berduka cita, orang yang mana apa-apa jua ujian itu sebenarnya dia senang datang dan datang menuju kita. Seperti mana rezeki datang. Yang mana kita tak sangka-sangka anak kita bawa musangking kat kita. Kita tak sangka-sangka yang namanya rezeki yang tidak disangka-sangka tu kan. Ujian dia sedang on the way. Siapa bersabar, maka dia tenang. Hidup ni apa dia? Tenang. Kita usaha saja. Sampai masanya rezeki tu mesti akan sampai pada kita. Tapi orang yang tak bersabar, Ustaz, sampai bila saya perlu miskin? Habis tu awak buat apa? Saya curi tabung masjid je lah. Habis tu, Alhamdulillah kaya dah sekarang. Ya, awak ni macam mana buat? Saya pula main nombor eko je. Itu dia. Ada orang yang mana dia tak sabar. Bila dia tak sabar, dia memilih jalan yang mengikut cara dia sendiri. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hidup ni kita duduk di negeri yang namanya apa dia? Darul Hikmah, dunia kebijaksanaan. Siapa-siapa yang nak dilihat bijak, siapa-siapa nak cerdik, maka hidup ini kena ikut panduan Allah yang Maha Cerdik, Allah yang Maha Bijak. Baru kita boleh nampak cerdik. Tapi siapa-siapa di dunia ni, dia nak ikut kepala dia nak ikut bahasa Jawa karpe dewek itu dia. Suka hati dia. Hidup ni nak suka hati dia, maka kita akan nampak kebodohan tu. Ini dia. Seseorang yang mana kan, bila dia tak solat, dia tak bayar zakat, tak kala mana bisnes dia down, jadi apa dia buat? Ya, dia akan, habis tu macam mana ni bos? Ni kita ni, ya, kita punya hutang ni banyak ni. Tak apa, kita pinjam lain untuk bayar hutang ni. Ini dia. Habis yang hutang ni, nanti kita pinjam lain lagi. Nah, untuk bayar hutang ni, kita akan nampak orang yang mana dia tak nak kembali pada Allah ni, kita akan nampak kebodohan itu semakin terserlah. Ini dia. Sebenarnya ujian ni tuan-tuan, ya Allah Ta'ala berikan pada kita, tujuannya supaya kita kembali pada Allah. Tapi ada orang yang mana dia nampak Allah ni lambat lah baru nampak Allah. Dia terpaksa kona dulu, dia terpaksa terus, lepas tu kiri, kanan, kiri, baru lalah kali baru nampak Allah. Macam mana tu? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kan, kalau orang yang mana dia mukmin, dia betul-betul ingat Allah dalam semua perkara dan keadaan dan hal, semua dia akan nampak Allah dulu. Ini dia. Bila dia kaya, dia akan nampak Allah dulu. Bila dia susah, dia nampak Allah dulu. Tapi ada orang bila dia kaya kan, Haji, sekarang nampak dah senang dah. Well. Itu dia. You know me, itu dia. Tak tahu ke saya memang keturunan cerdik pandai. Dia nampak dia dulu. Tapi kalau orang yang mana dia sedar diri, tuan-tuan, semua yang bagi kaya, semua yang bagi miskin itu Allah, dia akan berlapik. Ya, Haji kaya dah sekarang, Alhamdulillah, semua kepunyaan Allah. Saya pinjam. Kenapa kita nak perlu berbangga dengan sesuatu yang bukan milik kita, sedangkan itu semua pinjaman daripada Allah. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, bila sebut tentang yang namanya orang mukmin ni, dia nampak Allah dulu. Tapi kalau orang yang lupa pada Allah, dia nampak bijak dia. Jadi bila dia sakit, dia nampak kad medical card dia. Dia akan nampak insurans dia. Dia akan nampak takaful dia. Bila dia datang hospital, dia akan nampak doktor pakar dia. Ini dia. Dia nampak doktor dulu, dia nampak panadol dulu. Ini dia. Tapi orang mukmin, dia akan nampak Allah dulu. Ini dia.
Sebab itu ramai manusia ni, kalau kita tengok berlaku musibah dalam negara, dalam negeri, maka kita akan cuba segala daya dan segala cara, kemampuan kita. Dalam masa yang sama kita lupa ini peringatan daripada Allah. Sebenarnya dia ada main dia. Kenapa Allah Ta'ala uji? Kenapa Allah datangkan musibah? Kerana ada maksiat-maksiat yang kita pertahankan. Maka nombor satu ni, dulu kita tundukkan kesombongan kita dengan kita menutup, contohnya yang namanya kilang-kilang arak, kilang-kilang ya, tempat-tempat judi misalnya. Ya, contohnya kan, kalau diri kita sendiri apa yang namanya benda-benda dosa yang kita buat. Ni nombor satu dulu yang perlu kita tundukkan. Tapi kita cuba dengan segala cara. Oh, bila berlaku macam ni, no problem. Insurans ada, no problem. Ni kita nampak yang namanya kebijaksanaan kita dulu. Sesiapa yang mana dia tak nak hidup mengikut kebijaksanaan Allah, nanti kita akan nampak kebodohan itu tersalah. Kita tengok kan, macam mana orang yang mana dia tak nak hidup dengan cara Islam. Dia hidup dengan cara Hinduisme, hiburan melampau, dengan cara bahagia dia. Tuan, macam mana tuan cara tuan bahagia? Saya bahagia ustaz, makan pil tenang tadi. Tenang tak? Alhamdulillah, ramai kawan-kawan saya jadi gila makan pil tenang tadi. Nampak dia. Nampak kebodohan tu kan? Bukan jadi tenang, jadi gila. Makan terlebih dos. Tapi sebenarnya Islam kita dah, Islam ni dia telah memberi jalan yang sangat luas, yang sangat lapang untuk menyelesaikan masalah umat. Ini dia. Kalau kita pilih yang namanya Islam sebagai cara hidup, maka di sana kita akan nampak Islam ini mempunyai wawasan yang jelas, yang mana puncak nikmat yang kita akan dapat syurga kekal dan abadi. Tak ada seorang pun yang akan berputus asa apabila memilih Islam sebagai cara hidup. Tak ada. Kita tengok orang yang putus asa bunuh diri. Kenapa dia? Kerana mereka tidak nampak hala tuju yang jelas. Ya, kerana tidak mempercayai adanya hari akhirat. Sesiapa yang tidak mempercayai adanya hari akhirat, maka hidup ini akan tertekan. Tuan-tuan, kalaulah dunia ini diciptakan tanpa adanya akhirat, pasti dilihat dunia ini penuh dengan kekejaman dan kezaliman. Ustaz, kenapa saya ustaz kerja nak dapatkan 3,000 bukan main susah. Ada orang tu ustaz, dia punya gaji kalau kita bahagikan per second batuk 3,000 tu. Nak untuk banyaknya gaji dia tu. Ya? Satu saat dia tak hampir saat dah 3,000. Ada orang yang mana gaji dia satu hari 3,000. Ada orang gaji dia ya sebulan baru 3,000. Ada orang satu hari 3,000. Ada orang 1 minit 3,000. Ada orang batuk je 3,000 tu. Dia punya income berjuta-juta misalnya kan. Kenapa? Ya, sedangkan saya kerja keras. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, kalaulah dunia ini dijadikan tanpa ada akhirat, maka kita terlihat dunia penuh kejam. Tapi Allah yang Maha Adil, Allah Ta'ala jadikan adanya hari kebangkitan, adanya hari yang namanya penghakiman, adanya hari yang namanya Darul Qudrah, negeri kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala akan membalas kebaikan dan kejahatan. Di sana kita akan lihat keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenar-benarnya, yang mana sesiapa yang mana dia susah di dunia, sekiranya setiap perlakuan dia buat lillahi ta'ala, dia ada nilai di sisi Allah. Orang mukmin dia jelas, wawasan dia jelas, yang dia nak kejar tu jelas. Di dunia ni tuan-tuan, nombor satu yang perlu kita faham tentang puncak keagungan kemuliaan seseorang itu adalah apa dia? Adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mampu istiqamah dengan ketaatan. Nah, ini dia. Bukanlah hebatnya seseorang itu dengan harta yang banyak, dengan jawatan yang hebat, dengan pengaruh-pengaruh, dengan follower-follower, dengan pengikut-pengikut yang ramai. Kerana tuan-tuan, kalau mana kita jadi orang ternama, pintu kita dibukakan, takkan selamanya pintu kita dibuka sampai masa kita kena buka sendiri, tuan-tuan. Kalaulah kita menjadi orang kenamaan yang orang akan sentiasa senduk makanan kita sampai masa kita akan senduk makanan kita sendiri, tuan-tuan. Maknanya apa? Maknanya di dunia ini, tuan-tuan, setiap nikmat, nikmah al-munqati', nikmat yang akan terhenti sebentar lagi. Tetapi orang mukmin jelas, wawasan jelas. Tiga perkara yang diidam-idamkan sebagai orang mukmin. Nombor satu, duduk dalam di dunia ini menjadi hamba yang taat. Yang kedua, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang ketiga, dibangkitkan di akhirat dalam keadaan Allah Ta'ala memberikan syurga Firdaus kepadanya. Ini tiga yang namanya idam-idaman. Kalau kita kan idam-idaman kita, ya ada orang yang muda-muda, contohnya motor Wisuko, contohnya iPhone 14 contoh kan. Ya, tapi orang yang mana wawasan jelas. Ya, kerana dalam hidup kat sini ni dia ada dua musibah. Pertama, musibah agama, yang kedua musibah dunia. Musibah dunia kita hampir semua di antara kita kena.
Ya, tapi musibah dan ujian dunia ini tak ada apa-apanya. Yang paling berat dan paling besar sekali adalah musibah dan ujian agama. Ujian agama ni apa dia? Tak kala mana laungan azan hayya 'alas salah, bunyi azan, let lu enjoy dulu anak-anak muda kita kan. Tuan-tuan, sampai bila kita kena nasihat pada anak-anak muda. Kerana apa dia? Kerana setiap orang dia akan sentiasa beralasan. Bila waktu muda alasan enjoy dulu ustaz. Bila waktu sibuk besok nanti berkeluarga, sibuk berkeluarga. Bila zaman bekerja, sibuk nak buat taat kata tak sempat sebab sibuk bekerja. Nanti besok bila dah tua dia ada beri alasan lagi, ustaz badan kederat dah tak apa-apa nak kuat. Maka sentiasa beralasan. Maka sebab itu setiap peluang dan ruang nikmat yang Allah berikan pada kita rebut. Ya, sesiapa yang sibuk pada waktu siang, dia ada kelapangan pada waktu malam, bangun malam qiyamul lail. Ini dia. Sesiapa yang dia sibuk pada waktu malam, dia ada kelapangan siang buat solat duha. Maka di dunia ini tuan-tuan, hanya saja orang yang mana dia jauh pada Allah, dia akan mencipta alasan. Tetapi orang-orang yang mana dia dekat pada Allah Ta'ala, dia sentiasa nampak jalan untuk buat baik. Nampak jalan. Tuan-tuan, on the way nak pergi kerja tuan-tuan, jalan jam. Di Kuala Lumpur ni, di Selangor ni, perjalanan tak jauh tapi trafik. Maka orang yang sentiasa mencari ruang, mencari jalan, dia nampak ini jalan untuk zikir. Perjalanan daripada UK Perdana ataupun UK Bistari nak pergi ke Kuala Lumpur katalah memakan masa setengah jam. Ya, tapi alhamdulillah ustaz, setengah jam ni saya gunakan untuk saya zikir pada Allah. Kerana kalau dah saya sampai tempat kerja, saya sibuk bekerja. Jadi alhamdulillah, ini satu peluang. Orang mukmin sentiasa nampak peluang. Kerana orang mukmin tuan-tuan, tak kala mana Allah Ta'ala beri keberkatan umur tuan-tuan, mahalnya umur orang mukmin, mahalnya masa orang mukmin ni, kalaulah masa itu boleh dipinjam, maka kita nak pinjam pada orang-orang yang saleh. Masa orang saleh. Sebab subhanallah, kalau kita jumpa orang-orang saleh, dia boleh khatam satu hari Al-Quran tuan-tuan. Kita tanya dia serba sempat, sembahyang duha sempat, sembahyang 12 rakaat, bangun malam qiyamul lail 12 rakaat. Kemudian ada jawatan-jawatan dalam negeri, dalam negara, ya, sibuk tapi serba sempat. Kenapa dia? Kerana keberkatan. Boleh lagi karang kitab, kadang-kadang kita beli. Okay, saya bagi contoh almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Ya, sama ada tuan-tuan, sama ada musuh ataupun lawan, sama ada kawan, menghormati ya sosok kepribadian ini. Ya, yang saya bagikan satu contoh. Kerana kalau kita nak ambil contoh yang telah meninggal dunia. Kerana jelas istiqamahnya. Sebab orang yang masih hidup, kita boleh ambil contoh, tapi kita tak tahu pengakhiran hidup. Sebaik-baik contoh adalah ambil daripada orang yang telah meninggal dunia. Kita nampak dia punya pengakhirannya bagaimana. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, ya, kita maklum semua. Ya, dengan istiqamahnya bangun malam qiyamul lail. Hatta diceritakan yang menjaga dia di hospital pukul 4:30 pagi je, walaupun dalam keadaan yang kita kata serba uzur, tak tinggal qiyamul lail. Ini dia, dalam keadaan di hospital pukul 4:30 pagi bangun qiyam. Ya, dekat hospital. Ya, siapa-siapa yang temankan dia tidur di hotel, dia tak tidur dekat atas katil. Dia tidur dekat lantai. Tanya kenapa tidur dekat atas? Dia tidur dekat atas lantai. Dia kata supaya mudah bangun qiyamul lail. Kalau tidur dekat atas tilam ni, dia payah kan? Ya. Kemudian kalau walaupun seorang menteri besar tapi tak tinggal solat duha setiap hari. Kita menteri besar bukan, tok ketua kampung bukan, menteri besar bukan, kan? Tapi kita tak sempat. Sebab apa dia? Sebab kita tidak dapat yang namanya keberkatan umur seperti para orang-orang saleh, para alim ulama dapat. Kenapa dia? Kerana Allahumma salli ala sayyidina, duit kita boleh pinjam, tapi masa ya tak boleh pinjam. Ya, tua muda, miskin kaya dapat 24 jam sama, tetapi keberkatan yang tak sama. Allahu akbar. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Maka kita nak pergi straight to the point pada tajuk kita, iaitu sumber ketenangan dan kebahagiaan nombor 1 tuan-tuan. Nombor 1, dengan banyakkan berzikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang? Ustaz, saya dah zikir pagi petang siang malam. Zikir 33 tu kan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, pagi petang zikir. Tapi tak tenang-tenang. Dah baca maksurah, dah baca hizbah, dah baca wirid latif, dah baca aurat-aurat lain. Ya, dah banyak dah wirid-wirid saya baca, tapi tak tenang. Kalaulah selama ini
kita zikir, kita sebut nama Allah itu pada waktu tertentu dan pada bilangan-bilangan tertentu, maka kita perlu upgrade kepada, ya, kita zikir sebelum ni bilangan tertentu, waktu tertentu, lepas ni kita zikir pada setiap waktu. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab zikir ni hakikatnya sebenarnya lafaz zikir hanya untuk membantu melatih hati kita supaya ingat Allah. Hakikatnya zikir yang sebenar kita adalah pada hati. Kerana belum tentu zikir pada lafaz kita ini ingat pada Allah. Dan ramai orang yang zikir, lafaznya zikir tetapi hatinya lalai. Contoh paling dekat adalah salat. Salat adalah himpunan doa dan zikir. Walaupun mulut kita melafazkan qomat kamit bacaan Al-Quran, zikir-zikir, wirid, tetapi hati kita ramai yang lalai. Maknanya zikir sebenar itu adalah pada hati. Jadi selepas ni tuan-tuan, di mana-mana saja sambil naik kereta, hati kita Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan tengah duduk dalam majlis ilmu, telinga mendengar, mata melihat, tapi hati sedang berzikir. Walaupun kita sama ada pegang tasbih ataupun tidak pegang tasbih, itu semua alat untuk apa dia? Ingatkan hati. Pegang tasbih, nampak tasbih, nampak zikir. Itu dia alat. Bila kita lafaz, itu semua nak ketuk hati, pintu hati, tak tak tak, hati yang sentiasa lalai. Jadi zikir lisan untuk membantu hati. Sebab itu sebelum solat kita ada lafaz niat. Hakikat niat tu adalah lintasan hati kan. Tapi tujuannya apa dia? Tujuannya ulama nak supaya kita bantu hati kita, tolong hati kita. Lafaz di luar nak tolong hati. Sebab hati ni tempat pandang Allah Subhanahu Taala. Dan hati ni juga tempat bisikan. Hati ni ada 4 bisikan tuan-tuan yang biasa kita dapat. Nombor 1 adalah bisikan seseorang yang mana dia dalam keadaan dosa, dalam keadaan buat jahat, tapi datang bisikan kerinduan untuk buat baik. Siapa pernah? Zaman-zaman jahiliah kita duduk seorang-seorang, kita rindu nak buat baik. Ada tak datang? Ada. Ya. Walaupun dia tahu dia sedar, dia mak rompit ke apa semua, tapi lalu masjid dia rasa macam aduh rindunya nak datang masjid macam dulu-dulu balik. Kerinduan tu datang. Itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisikan yang kedua, bisikan daripada malaikat, ya, iaitu bisikan untuk kita buat baik. Tuan-tuan hari ini datang masjid, datang surau, sebab apa dia? Sebab ada bisikan yang baik datang daripada Allah Taala. Tuan-tuan nak buat bisnes, tuan-tuan, siapa-siapa yang kenapa dia buat bengkel kereta? Yang ni kenapa buka klinik? Yang ni kenapa nak buat surau? Yang ni kenapa? Yang baik-baik ni lintasan yang Allah Taala datangkan, ya. Yang ni kenapa kahwin hari ni? Yang ni kenapa? Semua tu yang baik-baik datang daripada Allah. Yang ketiga adalah lintasan ataupun bisikan syaitan. Dan yang keempat adalah bisikan ataupun lintasan nafsu. Ya, setan dan nafsu ni dua-dua ajak buat benda jahat. Ya. Nafsu ni dia umpama baby. Ya. Kalau kita tak kawal dia, jahanam. Budak cik tuan-tuan, kalau kita buat pergi pasar raya, kita bagi dia yang namanya stroller, kita bagi yang namanya apa dia? Apa yang tolak tu kita bagi apa? Troli kan? Kalau kita bagi dia troli tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau bagi kat budak, semua benda dia angkut. Makanan-makanan anjing pun dia bubuh dia. Sebab dia tak tahu apa. Itu nafsu. Itu nafsu kalau kita ikutkan jahanam. Ya. Jadi sebab itu perlunya akal untuk memimpin nafsu kita. Ya. Sebab itu kita datang majlis ilmu. Kita bentuk kita punya akal kita supaya akal kita ini menjadi cerdik supaya kita dapat memimpin nafsu. Sebab hidup kita ni kita tentang yang namanya bisikan-bisikan. Kita berperang, berjihad dengan bisikan. Nak pergi surau ke tak nak pergi surau. Sebenarnya rumah pun boleh. Nak pergi tak pergi je dia. Sesiapa yang tak ada bisikan pasti dia tidak akan bergerak ke mana-mana. Kerana kita semuanya kita akan buat dengan niat. Haji, kenapa tak bangun tadi? Ustaz belum sampai bisikan tadi. Ada dia. Semua kita nak bangun, kita nak pergi berak, kita nak solat sunat, semua bisikan niat. Niat nak buat tu. Tak ada orang buat tanpa niat dia. Dia. Adalah. Contohnya kalau dia baling batu, nak baling burung, terkena orang mati, itu jelah. Ya, tapi maksudnya nak baling batu tu semua dengan niat. Cuma niat bunuh tu dia tak adalah. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita teruskan, izinkan saya isi minyak dulu takut berhenti tengah jalan. Boleh ke boleh? Allahumma salli ala sayyidina. Bismillah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, yang pertama, untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, banyakkan berzikir. Ya, zikir ni banyak ni berapa Ustaz? 200 banyak. Berapa lagi boleh banyak? 1000 tu dia. Yang boleh lagi banyak tu banyak. Ada dia. Kalau kita kata 1000 tu banyak. Boleh lagi tak? Boleh lagi. Boleh lagi tu banyak. Tu dia. Ya, maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebanyak yang kita mampu. Zikir ni ada orang mampu banyak, ada orang mampu sikit. Dan yang paling mahal adalah nombor 1 ikhlas, dan yang kedua adalah penghayatan zikir. Ada orang yang zikirnya subhanallah, 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 subhanallah. Mata meleleh, air mata mengalir, derah laju. Penghayatan lebih baik berbanding kita subhanallah, 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 subhanallah. Hati duk fikir nak kahwin lagi tu. Tu dia. Tak ada penghayatan. Ya, sebab tu bila tanya ustaz mana lebih baik, baca Quran banyak cepat khatam ke ataupun kita tadabbur? Kan ada orang yang dia jenis tadabbur kan. Tadabbur tuan-tuan, kita menghayati kebesaran Allah, koreksi muhasabah diri sesaat lebih baik daripada kita bangun malam satu malam. Itu besarnya, hebatnya tadabbur. Ya, hebatnya kita menghayati, hebatnya kita kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sedalam-dalamnya. Tapi tak mudah. Ya, sembahyang, semua boleh sembahyang, tapi nilai khusyuk tu paling tinggi. Kalau tak ada tadabbur dalam solat, tak ada khusyuk, tak ada khudu', maka tak ada nilai lah. Ya, adalah nilai tapi ringanlah nilai itu berbanding orang yang ada khusyuk dalam salat dia. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, banyakkan apa dia? Istighfar. Wa may yastaghfirillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang beristighfar, Allah akan membuka jalan keluar dalam apa urusan kehidupan dia. Dalam hidup kita tuan-tuan, semua orang ada masalah. Orang mukmin bila dia faham tentang qada qadar Allah Taala, di sana dia tidak ada lagi teka-teki dalam hidup. Kerana memahami tentang hari esok itu, apapun yang berlaku pasti baik untuk diri dia. Kita kan ada teka-teki tuan-tuan. Besok apa nak jadi, baik ke buruk? Ya, betul. Kita tak tahu apa nak jadi, tapi orang mukmin dia bersangka baik dengan Allah. Apapun yang berlaku pada hari ini dan esok pasti baik. Ini dia. Sebab tuan-tuan, apa yang kita tak dapat ada kalanya jauh lebih baik daripada kita dapat. Umur yang bertambah 20, 30, 40, 50 bukankah menjadi satu reference, satu rujukan pada kita yang mana kita melihat betapa kawan-kawan kita yang dulu bila tidak ada jawatan elok je perangai. Bila dah ada jawatan lain dah perangai dia. Bila dia tak ada harta elok je perangai. Bila dah ada harta lebih mula menyombong, mula jalan ngangkang. Nak beritahu dalam hidup kita ni tuan-tuan, ya, ada kalanya seseorang itu dia baik tak dapat daripada dapat. Sebab itu bila Allah Ta'ala tak bagi kita, maknanya Allah Ta'ala tahu keperluan kita. Bukan Allah Ta'ala tak boleh bagi. Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Tuan-tuan, saya nak tanya, siapa yang boleh bagi anak nak minta pisau, cucu nak minta pisau, umur 1 tahun nak minta pisau, nak bagi ke tak bagi? Tak bagi. Sebab apa dia? Tak sesuai. Bukan tak nak bagi secara total. Sampai masanya, umurnya sampai dia mampu untuk mengendalikan pisau, kita bagi tak? Nak tolong potong bawang, potong apple, bagi. Macam itulah Allah Ta'ala. Ada kalau anak cucu kita minta duit belanja RM100, ya, pergi tadika aja. Duit belanja, ya, tok nak minta RM100 boleh? Bagi tak? Tak bagi. Bukan kita tak ada macam tu. Kita ada, tapi buat apa? Sebab apa dia belum mampu untuk dapat sebanyak itu. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ya Allah Taala tak boleh nak bagi kita begini gini, tapi Allah Taala tahu. Kita ni lebih baik tak dapat daripada dapat. Kerana kita ni jahil. Allah Al-Hakim, bijaksana. Allah lebih tahu keperluan kita dan kesesuaian kita. Ini dia. Seperti mana anak-anak yang nak bermain pasir, kita tak bagi. Tapi besok bila dah besar baru anak tu tahu. Patutlah ayah tu tak bagi main pasir. Takut masuk mata. Takut macam-macam lah. Ini dia. Allah Ta'ala ni Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala tahu, jangan. Tak boleh. Tak dapat. Ya, kalau dapat ni la baghaw fil ard, Allah Taala sebut dalam Al-Quran, bimbang jadi orang yang melampau. Kerana apa yang kita ada pun kadang-kadang kita lalai, apatah lagi
kalau kita dapat lebih daripada apa yang kita nak. Kerana biasanya apa yang kita nak itu nafsu. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyakkan istighfar. Ustaz, saya nak kena istighfar ni banyak sangat dosa saya. Istighfar ni tuan-tuan bukan kira dosa tak ada. Ya, kita kena kira memang kita banyak dosa. Sebab tak ada orang yang di dunia ini boleh mengaku dia tak ada dosa. Mana ada dosa ustaz saya? Saya dah pencen duduk rumah 5 waktu sembahyang jemaah, baca Quran, bangun malam, qiyamul lail. Bila masa dosa? Tuan-tuan, siapa yang rasa dia tak ada dosa, dia sedang berdosa. Bukankah Rasulullah sebut kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu berdosa? Ini dia. Kadang-kadang kita bukan tak buat dosa, tapi dalam banyak hal dan perkara kita tak tahu itu dosa, itu salah. Ya, contohnya kan Al-Fatihah yang kita baca bertahun-tahun, puluhan tahun. Bila kita semak dengan Pak Ustaz, baru kita tahu, oh banyak salah saya Ustaz. Baru saya tahu ni salah. 20 tahun dah baca macam ni. Maknanya bukannya kita tak buat salah, tapi kita tak tahu itu salah. Itu contoh Al-Fatihah. Banyak lagi perkara-perkara lain. Contohnya dalam yang namanya perbankan. Sekarang kita dah ada perbankan Islam, tapi kita ada di kalangan orang yang masih lagi menggunakan perbankan konvensional sebagai pinjaman dan urusan-urusan kehidupan. Ya. Begitu juga dengan insurans. Kalau dulu insurans saja, tapi sekarang kita dah upgrade, iaitu insurans takaful. Tapi ada juga orang yang masih menggunakan insurans lagi. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di sana salah, tapi oleh kerana tak tahu, jadi kita ingat kita tak buat salah. Jadi dalam banyak hal dan perkara kita bukan tak buat salah, tapi banyak hal dan perkara yang kita tak tahu sebenarnya itu salah. Ya, sebab itu kita kena banyakkan beristighfar, minta ampun pada Allah. Sebab salah ni, dosa ni, dia ada nombor satu yang kita sedar, yang kedua yang kita tidak sedar, itu dosa. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga tuan-tuan, cara untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan adalah dengan banyakkan berdoa. Doa biar banyak tuan-tuan. Ya, jangan malu minta pada Allah SWT. Orang yang suka minta pada Allah ni Allah Ta'ala suka. Sebab yang layak boleh bagi ni hanya Allah. Ini dia. Sebab apa dia? Sebab Allah Ta'ala sahaja yang boleh memberi, yang boleh menyelesaikan setiap hajat dan masalah kita. Tapi Ustaz, saya dah minta hari-hari, kenapa tak dapat? Memahami tentang cara Allah Ta'ala perkenankan doa tu 3. Pertama, Allah Ta'ala bagi cash and carry. Minta dapat terus. Doa, minta dapat terus. Nak kahwin lagi, dapat terus. Ini dia. Yang kedua, Allah Ta'ala tangguhkan permintaan kita itu dan diberi sampai pada waktu yang sesuai, waktu yang kita mampu untuk mendapat dan menanggung nikmat itu. Kerana semua nikmat itu ujian, dan semua ujian itu nikmat tuan-tuan. Semua nikmat ujian, dan semua ujian itu nikmat. Ujian apa? Dulu kita tak kahwin, ujian. Pening kepala macam mana nak kahwin dia. Yang dah kahwin lagi pun pening juga, macam mana nak kahwin lagi tu kan. Pening. Dah kahwin lagi, ujian juga. Baru tahu rupanya dapat kahwin dengan isteri peti. Kan? Balik rumah je, nak keluar mancing, nak pergi Medang, nak pergi mana tu dia. Kan? Contoh kan, dapat isteri peti, dapat isteri bahasa Jawa panggil beledek. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi datang masalah lain. Tak ada anak, orang tanya masalah anak gini. Bila nak ada anak apa semua. Dah ada anak, bawa pergi jalan-jalan apa semua, dah pergi buat ona, buat itu, buat ini apa semua. Aduh, pening kepala. Dalam hidup tuan-tuan, serba tak kena. Ada anak masalah, tak ada anak masalah. Kahwin masalah, tak kahwin masalah. Ada duit masalah, tak ada duit masalah. Tak ada duit pening. Ada duit pening juga. Ada ramai tuan-tuan orang ada duit pening. Itu dia. Sebab apa dia tak cukup. Itu dia. Dah banyak. Dulu 2,000 tak cukup, 20,000 pun tak cukup. Itu dia. Besok dah gaji 20 juta pun tak cukup. Mana salahnya? Ya, nanti kita akan kupas. Ya, jangan ke mana-mana. Kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, banyakkan berdoa ni tuan-tuan, kerana yang ketiga, kalaulah Allah tak perkenankan di dunia, Allah Ta'ala akan perkenankan ataupun diberi gantian yang lebih hebat di akhirat. Sesiapa yang doanya tidak diperkenankan di dunia, lalu Allah tukarkan pada nilaian akhirat, maka pasti dia akan berkata, kalaulah begini besar nilaiannya di akhirat,
maka kalau aku tahu di dunia dahulu satu pun doa aku jangan diperkenankan Allah. Kenapa dia? Kerana kita minta motor Isuzu, Allah murah je motor tu berbanding dengan akhirat, tak dapat. Allah ganti kenderaan ataupun nilai pahala yang besar di akhirat, subhanallah. Nampak tak? Ya, sebab dunia ni kita dapat, kita boleh pakai sekejap je. Ya, di dunia ni tuan-tuan, sekejap je. Semua yang kita dapat sementara, pinjam. Sesiapa yang dihumban dalam neraka Allah, walaupun dia ni lahir dalam keadaan rumah emas, pinggan emas, tempat berak pun emas, tempat flash pun emas, sesenang apapun dia hidup, kalau dia dihumban dalam neraka Allah, maka bila disoalkan berkenaan tentang nikmat dunia, dia kata tak ada apa pun yang seronok kat dunia ni. Seseorang yang mana tuan-tuan di dunia ni susah je, lumpuh daripada lahir sampai meninggal dunia, susah. Besok bila dia dapat nikmat syurga, lupa semua. Dunia ni ibarat mimpi je dia. Ya, awak dulu pernah susah ke kat dunia dia? Tak ada susah dah. Ada dia. Bila dapat kesenangan yang namanya apa dia? Kesenangan akhirat, kesenangan syurga, lupa susah kat dunia tu. Ni dia. Macam ibu mengandungkan anak, ya, 9 bulan tu bila tengok anak keluar tu terubat, betul tak? Rasa Allah, penat tu hilang. Macam ayah pergi kerja kan, balik tu tengok anak Allah, terubat, rasa rehat sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, banyakkan berdoa. Ya, kemudian yang keempat, cara mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan itu adalah dengan banyakkan berselawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selawat ni ajaib tuan-tuan ya. Selawat ni sangat ajaib. Ya. Kita bila selawat satu kali, Allah dan para malaikat akan mendoakan kita kan. Ya, akan mendoakan kebaikan. Jadi tuan-tuan, bila kita ada masalah, ya, banyakkan selawat. Kita lupa sesuatu, selawat. Selawat ni juga dapat memberi syafaat kita di akhirat sana. Ya, ada banyaklah, ya, kelebihan-kelebihan selawat. Akan mendapat darjat, akan mendapat naungan di akhirat, ya, akan mendapat syafaat, akan dapat kemudahan di dunia dan juga di akhirat. Banyakkan selawat. Ya, bila selawat ni tuan-tuan, Allah dan para malaikat mendoakan kita. Bila selawat sekali kepada Rasulullah, Allah dan para malaikat berselawat pada kita. Masuk selawat ni doa, mendoakan kebaikan pada kita. Ini dia, itu penting selawat. Dan yang kelima, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, banyakkan bersedekah. Untuk menjadikan hidup ini tenang, hidup ni bahagia, banyak sedekah. Sebab harta yang dikumpulkan itu, dia menjadi sesuatu yang namanya rantai yang mengikat kehidupan. Ya, yang menyebabkan diri kita ni jadi berat-berat nak buat baik. Cara nak bagi ringan tu dengan apa dia? Dengan sedekah. Sebab sesiapa yang mengumpulkan aset dunia, maka dia akan cinta pada dunia, terpaut pada dunia, dan dia akan tertinggal banyak perkara tentang akhirat. Sesiapa yang memindahkan harta dunianya ke negeri akhirat, dia banyak aset dekat akhirat. Di dunia kita tengok dia sederhana saja. Harta yang banyak tu telah dipindahkan ke negeri akhirat. Maka kerinduan pada akhirat itu jauh lebih dalam berbanding, ya, di dunia. Ini dia tuan-tuan. Siapa yang mana aset dunia terlalu banyak, aset akhirat sikit, maka dia, seseorang itu, dia mesti cinta. Tuan-tuan, kalau kita ada RM1, sebelah tangan lagi RM1, tuan-tuan suka yang RM1 ke yang RM1? Yang RM1 lah. Yang RM1 tu ada kat dunia. Tu dia kan. Yang RM1 ni ada kat akhirat. So kita duk pandang dunia je 24 jam. Sebab apa dia? Sebab banyaknya aset kita di dunia. Tapi orang yang mana dia cari dunia, cari, dia pindah. Kerana dunia ni cuma diberi 3 hari je tuan-tuan. Semalam yang tak mungkin kembali, esok yang belum tentu kita dapat. Hari ni hari baru yang kita dapat. Ada peluang je untuk sedekah. Sedekah ini tuan-tuan, dia nombor 1 menampal. Kita kan duk sibuk pening cari duit supaya apa dia? Supaya kita dapat penuhkan kantung. Tapi kita lupa tampal. Tu yang tak cukup tu. Gaji 1,000 tak cukup, 10,000 tak cukup, 10 juta tak cukup, 10 bilion pun tak cukup. Ada tak orang yang mana dah kaya menipu lagi orang? Dah kaya dah juta-juta, tapi tipu orang bawahan, tipu, ya, peniaga-peniaga kecil, buat MLM, kan? Dia dah kaya dah juta-juta dah, tapi dia tipu lagi orang. Nak supaya lagi kaya. Ada tak? Sebab apa? Sebab dia tak tampal, tuan-tuan. Bila dia tak tampal, dia tak sedekah, dia tak kembali pada Allah, maka dia sentiasa bocor. Tak cukup. Ada orang yang tuan-tuan gajinya sikit, tetapi apa dia?
tetapi dia boleh sedekah lagi sebab ada keberkatan. Berkat dia tak lari daripada 3 perkara: bertambah, cukup, manfaat. 3 ni. Malu kadang yang jiran, Assalamualaikum, Allah apa lagi ni, bagi karipap, bagi donat, bagi pizza tadi. Ni pizza ni beli tak, buat sendiri tu dia. Karena kita segan, gaji dia tak banyak tapi dia boleh bagi. Sebab apa dia? Dia ada yang namanya keberkatan. Tuan-tuan nak tahu tak hidup ni berkat macam mana? Nombor 1, ya, seseorang yang ada keberkatan dalam hidup dia, dia akan nampak kalau umur, ya, berkat ni diumpama tentera Allah, kalau di mana dia berada dia akan jadi baik. Kalau dia ada pada anak, anak jadi baik. Kalau ada pada pasangan, pasangan jadi baik. Kalau dia ada pada yang namanya harta, harta jadi baik. Sebab itu Allah Masya Allah dalam hidup kita bukan nak kejar banyak, tapi nak kejar keberkatan. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, bila datang keberkatan ni tuan-tuan, dia tenang. Duit tak banyak. Ya, mana pergi gaji banyak-banyak. Alhamdulillah lah Ustaz, Allah Taala bagi saya peluang untuk saya sedekah, saya sedekahkan. Ya, kenapa? Kerana setiap orang tuan-tuan dia ada sumber ketenangan dia. Ya, tadi yang kita belajar ni sumber ketenangan dengan sedekah. Ada orang cara bahagia dia adalah melihat orang lain bahagia. Bukankah tuan-tuan pagi, petang, siang, malam tuan-tuan kerja untuk orang lain? Untuk siapa? Kalau yang dah berkeluarga kan? Karena ujung bulan tu duit kita habis pergi mana? Ke anak, ke isteri, kan? Untuk bayar bil. Nampak? Tapi alhamdulillah hati kita tenang walaupun duit kita habis. Tapi sebab apa dia? Sebab kita dapat bahagiakan orang lain. Itu cara kita bahagia. Erti hidup pada memberi. Sesiapa yang di dunia ni tuan-tuan, dia keluar rumah untuk mengeluarkan, ya, kesusahan-kesusahan orang lain, di akhirat besok Allah Ta'ala akan keluarkan, ya, kesusahan-kesusahan di akhirat. Sebab Islam adalah agama yang namanya apa dia? Menyeluruh. Bukan agama yang 24 jam duduk di masjid dan di surau berzikir sahaja. Tuan-tuan, kita keluar rumah untuk, ya, berkhidmat pada masyarakat, untuk mengeluarkan kesusahan masyarakat. Itu lebih baik daripada tuan-tuan beriktikaf sembahyang 2 rakaat sebulan di Masjid Nabawi tuan-tuan. Ini dia. Maknanya ada orang yang mana bila lah dia kena kanser tahap 4, dia tanya, kalau lah tuan-tuan semua kena kanser tahap 4, ya, lagi seminggu nak meninggal dunia, doktor kata, agak-agak kalau sekarang bekerja, apa yang tuan-tuan nak buat? Adakah tuan-tuan nak minta untuk cuti, untuk supaya kat rumah boleh bersama keluarga, ataupun boleh zikir 24 jam? Orang yang dibelajar dan difaham tentang hidup ni, kerja pun ibadah. Ini dia. Kalau dia kerja polis trafik, kalau tak ada orang boleh ganti dia, dengan sebab dia ada yang namanya jalan itu menjadi lancar, walaupun dia tahu lagi seminggu dia nak meninggal dunia, dia terus berkhidmat kerana dia tahu nilai. Kerana kerja itu juga adalah ibadah. Ini dia. Tapi kalau kita niatkan sebagai ibadah. Sebab itu mulai daripada saat ini, pekerjaan yang baik yang selama ni kita telah buat, kita tajdidun niat, betulkan niat kita supaya setiap langkah pekerjaan kita itu lillahi ta'ala. Jadi insya-Allah tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ya, kita akan berehat seketika untuk memberi laluan azan. Jangan ke mana-mana, insya-Allah kita bertemu lagi selepas ini insya-Allah. Bismillah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali. Hadis sekalian, tajuk kita pada hari ini iaitu sumber ketenangan dan kebahagiaan. Maka tadi kita sebut nombor satu, cara untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan itulah dengan berzikir. Yang kedua, dengan banyakkan beristighfar. Yang ketiga, dengan banyakkan berselawat. Yang keempat, dengan banyakkan berdoa. Dan yang kelima, dengan banyakkan bersedekah. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, sedekah ini dia ada 5 kelebihan yang saya nak highlightkan pada pengakhiran pertemuan ini. Nombor satu, sesiapa yang bersedekah, Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada penyakit gila harta, tuan-tuan. Orang gila, tuan-tuan, kalau kita bagi iPhone 14, apa dia buat? Kalau di depannya longkang, mungkin dia campak saja iPhone tu di dalam longkang. Itu bermakna tidak ada nilai harta itu pada orang gila. Begitulah perumpamanya pada orang yang gila harta, tuan-tuan. Bila hartanya sekadar dia banyak, tetapi bila dia tidak tahu cara untuk sedekah, lalu tidak ada manfaat, lalu apa yang dia buat? Dia hanya gunakan harta untuk memenuhkan nafsunya. Dia beli kenderaan sampai 10 biji, yang dipakai cuma satu. Dia beli tanah 100 hektar, semak samun dibiar, ya, sahaja. Bila tanya kenapa beli banyak, suka hati lah ustaz, duit saya bukan duit ustaz. Itu dia. Itu dia. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya, tidak ada milik kita. Sudah sambung sendiri ya. Nak bagi tahu, tak ada satu pun milik kita. Semua Allah Ta'ala tanya besok di akhirat. 4 perkara yang kaki kita tidak boleh berganjak di akhirat nanti. La tazulu qadam 'abdin hatta tus'al arba'. Tidak berganjak kaki anak Adam sehingga ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, apa dihabiskan. Yang kedua tentang jasad dia, apa yang dirosakkan. Yang ketiga tentang ilmu dia, apa yang diamalkan. Dan yang keempat tentang hartanya, daripada mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan. Semua ini dalam pertikaian Allah Ta'ala di akhirat besok. Sebab itu pada pertemuan tadi kita dah sentuh, ada kalanya kita tak dapat, lebih baik daripada dapat. Sebab ada kalanya tuan-tuan, bila kita dapat, kita tidak dapat memahami cara memanfaatkan nikmat dengan betul. Kerana semua nikmat itu dia akan dipertanggungjawabkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hidup ni tuan-tuan, kita cuma menyangka ujian itu benda yang kita tak suka. Kita tak suka miskin, kita tak suka tak ada gelaran, kita tak suka tak ada jawatan. Kita suka ada jawatan, kita suka ada harta. Tuan-tuan, apa yang kita suka kadang-kadang jauh lebih berbahaya daripada apa yang kita tidak suka. Sebab kita cuma menyangka ujian itu benda yang kita tak suka. Kita tak suka sakit. Siapa suka sakit? Tapi ada kalanya sakit itu lebih baik daripada sihat.
Kerana bila kita sakit, kita ada excuse, kita ada pelepasan. Kalau tak kala mana lawangan azan, kita tak datang. Orang maklum kita tak sihat. Tapi tak kala mana Allah Ta'ala beri kesihatan, tak kala mana lawangan azan, kita tak datang masjid. Dulu kita sibuk bekerja, kita tak ada kesempatan untuk berbuat banyak aktiviti ibadah. Tapi kita maklum, kita sibuk. Tetapi tak kala mana Allah Ta'ala beri kelapangan, pencen, duduk rumah saja. Contoh, duduk pagi tidur, tengah hari tidur, petang tidur, malam tidur, majlis ilmu tidur, macam tu kan. Contohnya kita di sana tuan-tuan ada pertikaian. Ya, ada pertikaian. Maknanya ada kalanya bila kita tidak dapat sesuatu itu lebih baik daripada kita dapat sesuatu. Betul, Allah Ta'ala Maha tahu ya yang sepatutnya untuk kita. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Maknanya yang ujian itu bukan yang kita tak suka saja. Yang kita suka kadang-kadang ujian tu jauh lebih besar. Ini dia. Yang tak ada duit kita tak suka. Tapi ada duit, kalau kita tak mampu mengurus harta itu, tuan-tuan, berat tuan-tuan. Dalam keadaan kita nak meninggal dunia, limpahan harta yang kita tidak ada ilmu mengurus. Ya, tanah-tanah yang kita beli, semua itu akan ditanya. Rumah-rumah yang kita beli 2-3 biji, semua kita akan tanya. Kita sebenarnya orang mukmin bila sebut tentang harta, dia bukan tentang yang paling penting, bukan cari harta. Yang paling penting menguruskan harta, sebab paling susah adalah persoalan harta di akhirat. Itu dia. Jadi kalau orang yang dia tak ada harta, dia cuma tak ada harta. Itu ujian dia. Tapi orang yang banyak harta, ujian dia besok nak kena tanya satu-satu. Sebab itu sebaik-baik harta adalah dipegang oleh orang-orang yang bertakwa. Sebaik-baik harta adalah dipegang oleh orang-orang yang berilmu, orang alim. Ya, sebab apa dia? Sebab dia tahu setiap sen ke mana untuk diserahkan. Ini dia. Ya, maka dia tidaklah menjadikan harta itu hanya untuk memenuhkan ya hawa nafsunya sahaja. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, kelebihan orang yang bersedekah ini, Allah Ta'ala akan jamin rezekinya, tidak berkurang. Ini dia. Tuan-tuan akan tengok orang yang mana sentiasa sedekah ni, kita tengok rezekinya melimpah ruah. Melimpah ruah. Ya. Rezeki ni tuan-tuan, dia umpama air mengalir. Sifat air mengalir ni tuan-tuan, dia memenuhi ruang. Memenuhi ruang. Kita tengok orang yang suka sedekah ni kan. Kita tengok rezeki anak, kita tengok rezeki akhlak anak, kita tengok rezeki pasangan, kita tengok rezeki, dia punya rezeki tu pergi ke jiran, dapat jiran-jiran yang soleh-soleha. Rezeki tu dia, air tu kan sifat memenuhi ruang. Dia melimpah-limpah tu sampai kat kawan-kawan office senang dengan dia. Ya, adik-beradik senang dengan dia. Mak ayah senang dengan dia, mertua senang dengan dia. Sebab apa dia? Sebab ajaibnya sedekah. Ini dia. Orang yang mana tak faham, Ustaz, kalau sedekah duit berkurang. Ya, tetapi orang faham bila sedekah ini rezeki bertambah, dan rezeki itu bukan semata-mata duit. Tadi kita sebut tentang anak yang soleh tu rezeki, pasangan yang baik tu rezeki. Lepas tu cara nak coolkan, antara nak coolkan masalah rumah tangga adalah dengan sedekah. Kan kita kalau kat rumah ni masam je muka kan, bawa pergi Langkawi senyum sampai ke telinga, bawa pergi ke ya yang namanya kedai Mas Anwar tu kan, senyum je kan. Ya, kalau tak monyok tu kan. Jadi cara nak bagi sejuknya family ni, caranya dengan banyakkan sedekah. Maka di sana kita akan melihat. Sebab dalam banyak perkara hal kita tengok apa kena dengan orang rumah aku ni dah. Serba tak kena tu dia. Kadang benda-benda kecil digaduhkan. Sebab ada panas. Sebab apa panas? Sebab kita terlalu menyimpan harta, terlalu cinta pada dunia. Lepaskan, sedekahkan. Nanti kita akan nampak perubahan pelan-pelan. Ya, yang ketiga, orang yang suka sedekah ni Allah Ta'ala beri kesembuhan pada penyakit-penyakit yang dia sedang alami. Ya, tuan-tuan, banyakkan sedekah untuk menyembuhkan penyakit. Yang keempat, Allah Ta'ala beri naungan di akhirat, perlindungan di akhirat. Dan yang kelima, dia akan masuk syurga khas yang dinamanya babus sedekah, pintu sedekah untuk orang-orang yang rajin bersedekah. Di sekadar itulah perkongsian yang saya boleh kongsikan pada pertemuan yang ringkas ini. Mudah-mudahan yang sedikit itu memberi manfaat yang banyak untuk kita bersama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.